Okey, selamat pagi kelas 2 Jol ya. Hari ini pada hari Isnin, 15 hari bulan Mac tahun 2021. Jadi kita mulakan kelas ya sekarang pukul 8.14 pagi. Kita mulakan kelas sekarang. Lihat pada paparan skrin ya. Baik. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung tajuk pada hari ini iaitu aliran makanan dalam salur pencernaan ya. Aliran makanan dalam salur pencernaan. Sebelum ini kita dah belajar ya. Kita sudah belajar apa yang kita panggil sebagai struktur pencernaan ya, struktur pencernaan manusia. Okey. Dan sebelum itu kalau kamu ingat lagi, sistem pencernaan manusia terbahagi kepada dua ya, iaitu sistem pencernaan, bukan sistem ya, pencernaan manusia terbahagi kepada dua, iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Baik, pastikan kamu tahu apa itu maksud pencernaan fizikal dan pencernaan kimia ya. Fizikal, ayat yang paling mudah ya, ialah pemecahan makanan kepada cebisan kecil yang berlaku di dalam mulut. Okey. Dan kimia pula ialah penguraian makanan daripada molekul kompleks kepada molekul yang ringkas. Okey. Dan kita juga sudah belajar apakah perbezaan di antara pencernaan fizikal dengan pencernaan kimia. Okey. Jika kita lihat persamaan dia, pencernaan fizikal dan kimia berlaku di dalam makanan. Ini kita punya persamaan ya. Berlaku pemecahan makanan, dan yang kedua berlaku di dalam salur pencernaan. Manakala perbezaan pencernaan fizikal dengan kimia ialah pencernaan fizikal berlaku di dalam mulut dan tidak melibatkan enzim. Ya, manakala pencernaan kimia berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan usus, dan dia melibatkan bantuan enzim. Enzim itu ialah bahan yang dikeluarkan oleh badan, bahan kimia ataupun cecair yang dikeluarkan oleh badan yang membantu proses pencernaan makanan. Ya, ingat, kenapa kita perlu mencernakan makanan? Sebab kita kena memecahkan makanan daripada satu cebisan yang besar kepada cebisan yang lebih kecil. Ya. Selain daripada memecahkan cebisan makanan, pencernaan juga ya, kita gunakan berlaku pencernaan supaya cebisan yang kompleks dapat diserap oleh badan. Untuk apa? Ya, pencernaan kita makan untuk membekalkan tenaga kepada kita. Okey. Tenaga untuk apa? Ya, tenaga untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Iaitu sebab kita perlukan makanan. Itu sebab makanan itu perlu dicerna dan dipecahkan supaya badan kita boleh menyerap tenaga ataupun nutrien hasil daripada pencernaan. Okey, sebab makanan yang kita masuk, kalau kamu masih ingat, makanan yang kita makan ini terdiri daripada bahan yang kompleks ya, yang tidak boleh diserap secara langsung oleh badan. Jadi kita kena cerna dahulu. Baik. Yang kedua, kalau kita masih ingat lagi, kita sudah belajar bahagian-bahagian di dalam sistem pencernaan manusia. Semua sekali, saya rasa ada 13. Pastikan kamu kenal pasti bahagian bermula daripada mulut sehinggalah ke bahagian dubur di sini. Okey. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ialah pengaliran makanan. Aliran makanan itu bermula di mana? Bermula yang pertama dari mulut sehinggalah terakhir sekali di dubur. Okey, ini yang ketiga. Okey. Jadi hari ini kita akan cuba belajar. Tajuk yang seterusnya
iaitu tajuk yang kita panggil aliran makanan dalam salur pencernaan. Okey, kita akan belajar tajuk yang seterusnya hari ini. Sekejap ya. Okey, ni dia. Baik. Okey. Harap boleh nampak ya. Jadi di sini aliran makanan dalam salur pencernaan. Kita panggil dia aliran makanan dalam salur pencernaan. Mana tadi? Dah hilang. Okey. Aliran makanan dalam salur pencernaan sama seperti di dalam buku ya. Dalam buku pun sama juga. Okey. Saya rasa muka surat berapa ni? Ini pada dalam buku muka surat 62. Okey, kita tengok satu persatu aliran makanan dalam salur pencernaan. Yang pertama, okey, yang pertama ialah pada bahagian mulut. Ya, pada bahagian mulut. Ini bahagian mulut. Bagi besarnya. Ini bahagian, kita panggil dia bahagian mana nak bagi dia kecil. Besar ni. Whiteboard screenshot menu. Align ini ke okey, pada bahagian mulut ya. Maksud dia di sini, okey, apa yang berlaku pada mulut? Makanan ini akan mula masuk ke dalam mulut. Okey, makanan ya. Makanan akan mula-mula masuk ke dalam mulut. Okey, makanan mula-mula akan masuk ke dalam mulut ya. Dan apabila masuk ke dalam mulut, dia akan dikunyah oleh gigi. Dan makanan juga akan dilembutkan oleh air liur. Dan apakah enzim yang berada di dalam mulut? Kita panggil dia amylase liur. Okey, enzim yang berada di dalam mulut kita panggil dia amylase liur. Ingat perkataan ini amylase. Amylase ni adalah enzim yang menguraikan kanji kepada maltosa. Okey, sebab di dalam makanan kebanyakannya ada kanji dan kanji ni akan dicernakan kepada maltosa. Okey. Seterusnya yang kedua, apa yang berlaku? Dia pergi kepada esophagus. Okey. Ini pencernaan yang kedua, dia akan pergi kepada esophagus. Ya. Apa itu esophagus? Kalau kamu lihat di sini, esophagus ni hanyalah saluran. Okey. Yang apa ni saluran di mana? Ini esophagus. Ini kita panggil dia esophagus. Saluran yang menghubungkan mulut terus kepada bahagian perut di bawah. Ya. Dan kalau kamu tengok nombor 2 ini, kita panggil dia bolus. Bolus ini ialah makanan yang telah dikunyah tadi. Okey, makanan yang dikunyah di mulut akan masuk ke dalam esophagus dalam bentuk bolus. Okey, dan terus pergi kepada perut. Ya.
Dan apa nama proses bolus ini bergerak daripada mulut ke dalam perut? Kita panggil dia proses peristalsis. Proses peristalsis. Dan tiada pencernaan di sini. Okey, tidak ada pencernaan di sini. Cuma dia melalui saja. Makanan itu melalui esophagus daripada mulut tadi, daripada mulut dia akan terus masuk ke dalam perut, ya. Baik. Yang ketiga ialah kita panggil dia perut. Okey, ini bahagian perut. Perut ini ialah organ pencernaan yang kedua lah, ya. Makna dia, apakah yang berada di dalam perut? Yang berada di dalam perut ialah ada enzim yang bernama protease dan asid hidroklorik. Okey. Fungsi asid hidroklorik mengaktifkan protease dan membunuh bakteria di dalam perut. Okey, kemudian enzim protease di dalam perut mencernakan protein kepada polipeptida. Okey, dan makanan menjadi separa cair yang kita panggil sebagai kim. Ya, kim, ya. Kim atau kain. Kain ni sebenarnya, ya, kim, ya. Okey, jadi dalam perut merupakan pencernaan yang kedua. Kena ingat apa enzim yang berada di dalam perut. Enzim yang berada di dalam perut kita panggil dia protease. Protease. Okay. Enzim ini berada di dalam perut dan protease ini dia mencernakan protein kepada polipeptida. Ini yang berada di dalam perut. Ya, ini yang berada di dalam perut. Okey. Yang pertama tadi mulut. Ya. Yang pertama tadi mulut. Mulut di sini dia apa enzim amylase leo dia akan mencernakan kanji kepada maltosa. Kanji kepada maltosa dicernakan oleh mulut, ya, melalui enzim amylase, ya. Baik. Seterusnya, selepas dia pergi kepada perut, dia akan pergi kepada nombor 4, iaitu duodenum. Di manakah duodenum? Boleh nampak kat di sini. Tak nampak sangat duodenum ni. Tak apa, kita tengok di sini. Okey. Kemudian dia pergi kepada duodenum. Duodenum. Duodenum di bahagian mana? Duodenum di bahagian nombor 4. Nombor 4 ni, ya. Saya bagi kecil sedikit gambar ni. Okey, jadi duodenum di sini sebenarnya. Ya, duodenum di sini. Nombor 4 terus ke bawah ini. Ya, nombor 3 tadi perut, nombor 1 tadi mulut. Ya, makna dia selepas perut dia akan pergi kepada duodenum. Ini duodenum. Ya, itu nama dia duodenum. Okey, duodenum. Jadi apakah yang berlaku di dalam duodenum? Kamu kena ingat yang berlaku di dalam duodenum ialah apa yang berlaku? Okey. Makanan memasuki bahagian pertama usus kecil iaitu duodenum. Okey, bahagian pertama usus kecil kita panggil dia duodenum. Kemudian hati menghasilkan jus hempedu yang disimpan oleh pundi hempedu. Yang ketiga, jus hempedu mengimulsikan lemak menjadi titisan kecil dan meneutralkan asid dalam kin. Okey. Seterusnya, pankreas menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim, amylase, protease dan lipase. Okey. Jus pankreas ini, ya, jus pankreas dia mempunyai apa ini? Kita panggil dia ada enzim-enzim yang lain yang kita panggil dia sebagai amylase, protease
dan lipase. Ya, maknanya pencernaan seterusnya memang dia berlaku di dalam duodenum. Nampak ni? Ya, ada enzim yang lain lah, kita panggil dia amylase, protease dengan lipase. Amylase, protease dan lipase. Okey. Dan apa kegunaan amylase? Amylase mencernakan kanji kepada maltosa. Jika kamu ingat tadi, ya, di bahagian mulut juga kanji akan berubah menjadi maltosa. Dan disambung pula di dalam duodenum. Sama. Pankreas. Ya. Yang tadi amylase leo, yang ini amylase pankreas. Kemudian yang kedua, enzim yang kedua, protease pula akan mencernakan polipeptida menjadi dipeptida. Okey, ini di mana? Di dalam duodenum, ya. Yang protease yang pertama mencernakan protein kepada polipeptida. Ya. Protease yang kedua di dalam duodenum, dia mencernakan polipeptida menjadi dipeptida. Kemudian yang ketiga, enzim lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, lemak dicernakan menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, ini pada bahagian duodenum. Mana bahagian duodenum? Bahagian duodenum di sinilah. Ya, bahagian duodenum lebih kurangnya berada di sini. Ini duodenum. Nombor berapa tadi? Nombor 4. Ya, nombor 4 tadi. Ini duodenum. Baik. Seterusnya, yang kelima akan pergi kepada usus kecil. Di manakah usus kecil? Ya, usus kecil berada di nombor 5 sini. Ini usus kecil. Ya. Tak nampak sangat. Ini usus kecil. Usus kecil. Ya, nombor 5 tadi, ya. Nombor 5, usus kecil. Nombor 4 tadi apa? Nombor 4 tadi ialah duodenum. Okey. Dan selepas nombor 4 akan pergi kepada usus kecil yang kita panggil dia sebagai usus kecil, ya, nombor 4. Nombor 5 ni kita panggil usus kecil. Okey. Jadi apa yang berlaku di dalam usus kecil? Okey, di dalam usus kecil dia ada juga merembeskan enzim, ya. Dia ada enzim di dalam usus kecil dan masih lagi berlaku proses pencernaan yang kita panggil dia enzim maltase, protease dengan lipase. Okey. Di dalam usus kecil, maltase akan mencernakan maltosa menjadi glukosa. Dia mencernakan lagi makanan itu, ya. Yang kedua, protease pula akan mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Dan yang ketiga pula, lipase di dalam usus kecil akan mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Ini berlaku di dalam usus kecil. Dan ingat ini, glukosa, asid amino, gliserol dan asid lemak ini merupakan proses hasil pencernaan. Makna dia sudah boleh dicerna sudah boleh diserap oleh badan. Glukosa, asid amino dan asid lemak, ya. Okey. Seterusnya yang keempat. Seterusnya yang keenam, ya. Keenam, daripada usus kecil akan pergi kepada usus besar. Di mana usus besar? Ini dia usus besar, ya. Mula-mula dia pergi kepada usus kecil, kemudian pergi kepada usus besar. Yang keenam, usus besar. Cuba kenal pasti, ya, di manakah kedudukan dia. Ini merupakan usus besar, ya. Usus kecil ni, yang kecil ini, yang panjang macam sausage ini,
kemudian akan pergi kepada usus besar. Ya, usus besar ini dia tidak sepanjang usus kecil lah, ya. Usus kecil lagi panjang daripada usus besar. Jadi apa tujuan usus besar? Tujuan usus besar ialah untuk makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar dan air akan diserap semula. Air akan diserap semula di dalam usus besar. Maknanya makanan yang tidak dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Kemudian usus besar ni macam sponge. Sponge untuk menyerap air yang berlebihan di dalam makanan yang telah dicerna ataupun makanan yang tidak dapat dicerna. Ya. Baik. Seterusnya, kita tengok yang seterusnya, iaitu yang ke-7, rectum. Ya. Di manakah rectum? Jika lihat di sini, makanan seterusnya akan bergerak daripada usus besar. Daripada usus besar, makanan ini akan bergerak, ya, hinggalah ke rectum. Di manakah rectum? Nombor 7. Nombor 7 ini adalah rectum. Ya, nombor 7 ini. Ini adalah 7 punya rectum. Okey. Apakah fungsi rectum? Okey, jika dilihat di sini, rectum dikatakan, ya, rectum ini makanan yang tidak dicerna terhasil dikenali sebagai tinja dan akan memasuki rectum dan tersimpan sementara di dalam. Tinja ni apa? Tinja ni ialah najis lah. Najis ataupun tahi. Najis ataupun tahi, kan? Ya, maksudnya dia akan simpan di dalam rectum sebelum dibuang. Buang di mana? Sebelum pergi ke tandas lah untuk buang air besar, ya. Baik. Dan seterusnya yang ke-8 ialah dubur. Di manakah dubur? Ya, yang last sekali kita panggilnya dubur. Dubur berada di sini. Last sekali berada di bawah ini. Yang nombor 8. Ya. Nombor 8 ini kita panggil dia sebagai dubur. Nombor 8. Apakah fungsi untuk dubur? Ini dubur, ya, bawah sekali ini kita panggil dia dubur. Dan fungsi dia hanyalah satu, untuk menyingkirkan tinja. Tinja tadi disingkirkan ataupun dikeluarkan daripada badan melalui dubur. Okey, ini adalah yang last sekali lah, maknanya makanan-makanan yang tidak boleh dipecahkan, makanan yang sudah diambil dia punya nutrition, makanan yang tidak boleh dicernakan akan dibuang oleh badan melalui dubur. Ya, apa proses dia? Prosesnya ialah penyah tinjaan. Nyah tinjaan ataupun buang air besar lah. Paling senang sekali ialah proses buang air besar ataupun nyah tinja. Okey. Proses apa? Proses nyah tinja ataupun proses untuk membuang air besar. Okey, ini aliran makanan di dalam sistem pencernaan manusia. Okey, kita sambung lagi sedikit. Kita sudah belajar yang badan kita ini, ya, ada pencernaan yang kita panggil pencernaan kimia. Okey, dan pencernaan kimia ini dibantu oleh enzim. Ya, dibantu oleh enzim. Okey. Contoh enzim yang kamu kena ingat di sini ialah amilase, protease dan lipase. Dia hurufnya di akhir sekali ada ASE dan ini kita panggil dia enzim. Dan enzim ini dikeluarkan oleh badan kita. Okey, enzim dikeluarkan oleh badan kita. Untuk apa? Untuk mencernakan makanan, ya. Dan enzim ini diperbuat daripada protein, dan tanpa enzim proses pencernaan berlaku dengan kadar yang rendah.
Ya, enzim ni dia mempercepatkan proses pencernaan di dalam manusia. Okey, tengok contoh satu persatu enzim dan apa yang dicerna. Okey. Enzim yang pertama ialah enzim amilase. Ya. Enzim amilase ini dia mencernakan apa? Kamu kena ingat. Dia mencernakan kanji kepada maltosa. Okey. Saya pakai inilah, saya gunakan lain lah ya. Ini susah sikit ni. Saya akan gunakan penerangan lain. Kita apa? Okey. Kita tengok di sini ya. Ini dalam bahasa Inggeris, tak apa, saya akan tukar dalam bahasa Melayu. Kita tengok ini dahulu ya. Okey. So, saya cuba copy dahulu. Saya akan masukkan muka surat yang baru dalam bahasa Melayu lah. Okey. Baik, okey, tak apa. Kamu kena ingat ya, di dalam sistem pencernaan manusia, ada kita panggil pencernaan kimia, dibantu oleh enzim. Pencernaan kimia dibantu oleh enzim, dan biasanya nama enzim hujungnya nama enzim pada hujung biasanya dia punya perkataan dia ASE. Okey, biasanya ya. Okey, kita tengok yang pertama, starch ataupun kanji. Ya. Kanji ini biasanya berdalam di dalam makanan yang ada tinggi karbohidrat. Contohnya apa makanan yang kanji? Contohnya mungkin roti, ya, nasi, mie dan sebagainya. Okey. Dan kanji ini biasanya akan dicernakan oleh apa nama enzim? Enzim amilase. Enzim amilase akan mencernakan kanji dan dia akan menjadi maltosa. Okay? Akan menjadi maltosa. Amilase akan menjadi maltosa. Di manakah berlaku pencernaan? Di dalam mulut. Okey. Dan kemudian daripada mulut ini dia akan dicernakan lagi menjadi glukosa, dan glukosa ini berlaku di dalam usus kecil. Ya. Dan nampak warna ni, kenapa saya warnakan merah? Sebab glukosa ini dah boleh diserap oleh badan kita. Glukosa boleh masuk ke dalam badan untuk memberikan kita tenaga. Maltosa belum boleh lagi. Kanji ataupun karbohidrat ini, kanji belum boleh lagi masuk ke dalam badan. Diserap ke dalam badan, tak boleh lagi ya. Okey, kita tengok yang kedua, protein. Apakah makanan yang biasa untuk protein? Mungkin daging, ya, susu dan sebagainya. Dan dia dicernakan oleh enzim yang bernama protease. Enzim ini bernama protease. Mana dia? Enzim ini bernama protease dan dia akan menjadi polipeptida. Dan pencernaan ini berlaku di dalam perut. Okey. Dan daripada polipeptida dia akan dicernakan lagi pada kali kedua, akan menjadi dipeptida. Dan dipeptida ini berlaku di dalam mana? Berlaku di dalam duodenum.
ataupun usus kecil juga sebenarnya, usus kecil. Okey. Dan daripada dipeptida, barulah dia akan menjadi asid amino. Ya, asid amino. Ya. Dan asid amino ini akan diserap di dalam usus kecil. Kenapa warna merah? Disebabkan kalau warna merah ini maksud dia sudah boleh diserap oleh badan kita. Ya, maknanya dia sudah dicernakan dan boleh diserap oleh badan. Ini untuk protein. Dan yang ketiga, untuk lemak. Untuk lemak, apa contoh lemak makanan? Mungkin minyak, ya, minyak ataupun margarin dan sebagainya. Ya, dalam lemak ini dia akan dicernakan oleh enzim yang bernama lipase. Dan lipase ini akan menjadi, kita panggil dia asid lemak dan gliserol. Dan ini berlaku di dalam usus kecil. Jadi kenapa warna merah? Disebabkan dia sudah dicernakan oleh lipase dan boleh diserap oleh badan. Ya. Yang kuning ini makna dia mempunyai molekul yang kompleks. Ya, molekul yang kompleks. Maknanya molekul kompleks dia tidak boleh diserap oleh badan. Okay, sebab makanan ini dia masih lagi besar, dia belum dicernakan dan tidak boleh diserap oleh badan. Apabila sudah dicerna, dia akan jadi molekul yang lebih mudah. Molekul yang mudah ni maksud dia sudah boleh diserap oleh badan. Ini maknanya molekul yang mudah yang boleh diserap oleh badan. Okey. Kelas lepas ini, ya, selepas ini kita buat kelas lagi, kita akan bincangkan tentang penyerapan nutrien tadi, ya. Maknanya makanan yang telah dicernakan tadi akan diserap oleh badan. Di manakah berlaku penyerapan itu? Kita akan buat pada kelas lepas ini, ya. Jadi itu sajalah, ya. Latihan nanti saya akan berikan. Eksperimen mungkin kita akan buat pada kelas yang akan datang. Dan lepas ini kalau ada latihan, saya akan bagi melalui grup Telegram. Okey, saya akan bagi ke dalam grup Telegram. Okey, jadi kita berhenti setakat ini sahaja. Nanti kita akan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.